Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus bernafas di bumi Allah SWT. Dan terima kasih dan bersyukur juga kepada Allah SWT kerana masih lagi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu kepada sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah, tajuk yang akan saya kupaskan pada hari ini adalah bertajuk adab menghayati perbezaan pandangan. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin mengemukakan 3 perkara penting yang akan saya kupaskan dalam tajuk saya. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan pandangan? Yang kedua, bagaimanakah cara kita menghayati perbezaan pandangan yang telah digariskan oleh syarak? Dan yang ketiga, kisah dan teladan para ulama dalam menghadapi perbezaan pandangan. Sahabat sekalian, bagaimanakah caranya kita untuk menghadapi apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan pandangan? Perbezaan pandangan adalah tiada kesepakatan ataupun persetujuan dalam sesuatu perbincangan. Sebagai contoh, fatwa di negeri Perlis menyatakan haram hukumnya untuk berzikir sambil menari. Akan tetapi fatwa Negeri Sembilan mengatakan hukumnya harus. Dan di situ membuka mata masyarakat untuk komen tentang reaksi antara dua ilmuwan ini. Apa yang saya ingin sampaikan di sini bukanlah fatwa tersebut, tapi berlakunya perbezaan pandangan di situ. Perbezaan pandangan ini adalah perkara yang mungkin merosakkan mentaliti masyarakat Islam. Akan tetapi dia memberi hikmah yang besar dan rahmat daripada Allah SWT kerana menunjukkan bahawa Allah SWT ini maha bijaksana dalam menciptakan manusia dalam jenis pelbagai. Kerana antara faktor berlakunya perbezaan pandangan adalah faktor kepelbagaian manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam suratul Hud ayat 118 hingga 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad mengkehendaki, maka ia akan menjadikan manusia itu satu ummah. Akan tetapi dia tidak berbuat demikian dan sehingga sekaranglah berlakunya perselisihan antara manusia, kecuali mereka yang mendapat rahmat daripada Tuhan kamu. Okey. Yang kedua pula, bagaimanakah cara kita untuk menghayati perbezaan pandangan yang berlaku dalam kalangan kita? Saya ungkapkan kepada 3 perkara. Yang pertama, kita mengenal pasti had mana yang boleh untuk kita berlakunya perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan ini hanya boleh berlaku kepada perkara yang tidak qat'i, yakni perkara-perkara yang tidak muktamad. Akan tetapi untuk perkara yang muktamad tidak boleh berlaku perbezaan pandangan, seperti perkara yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh berlaku perbezaan pandangan untuk perkara yang tersebut. Yang kedua pula, cara kita untuk menghayati perbezaan pandangan ini adalah kita berniat ikhlas dan tidak mengikut hawa nafsu semata-mata. Apakah itu yang dimaksudkan dengan ikhlas? Kita memperjuangkan idea kita ikhlas untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata untuk hawa nafsu dan kepentingan diri kita. Sebuah hadis riwayat Ka'ab Ibnu Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bertikam lidah dengan para ulama, atau menuntut ilmu untuk memperolok-olokkan orang jahil, ataupun untuk memalingkan wajah-wajah mereka kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Wa na'uzubillahi min zalik. Yang dimaksudkan di sini, kita hendaklah menerima pandangan orang walaupun kita berbeza pandangan, menghormati pandangan orang walaupun kita ini berbeza pandangan dengan mereka. Orang yang betul-betul ikhlas adalah orang yang boleh menerima pandangan seseorang walaupun martabat orang tersebut lebih rendah daripadanya dari segi mata kasar, kerana kita tidak pernah tahu bagaimana martabatnya di sisi Allah SWT. Okey, poin yang seterusnya dan yang terakhir adalah kisah dan tauladan ulama dalam perbezaan pandangan. Sahabat sekalian,
zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ini seorang imam yang hebat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Dalam imam yang hebat pun mereka berbezaan pandangan sehingga adanya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Akan tetapi mereka boleh lagi untuk mengikuti perbezaan pandangan itu bagaimana yang digariskan oleh Islam. Mereka tidaklah bergaduh seperti kita pada hari ini. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Terjadinya dua mazhab, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Tapi mereka boleh lagi bersatu atas dasar Islam dan tidak berlakunya pergaduhan yang sama macam kita, walaupun ilmu kita tak sama macam ilmu imam-imam yang dahulunya. Okey, itu saja daripada saya. Akhir kata daripada saya secara kesimpulannya, perbezaan pandangan ini adalah sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah daripada dulu sampai sekarang. Akan berlakunya perselisihan faham daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampailah zaman kita. Oleh itu apabila berlakunya perbezaan pandangan ini, kita hendaklah mengikut garis-garis yang ditetapkan oleh Islam dan kita berpandukan balik kepada Quran dan Sunnah. Okey, akhir kata daripada saya Muhammad Imran bin Rosmahadi, dakwah dari hati, garanti puas hati.